Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan cuba untuk membincangkan mengenai perkembangan negeri-negeri silat. Okey, seperti yang kita tahu, negeri-negeri silat ini terdiri daripada Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Okey, yang di sini saya akan menyentuh berkaitan dengan ekonomi dan juga saya akan sentuh bagaimana perkembangan itu berlaku dari segi sosial dan juga dari segi perubahan dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Baik, dan politik. Okey, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fidaus bin Martin. Saya budak geografi dan mengambil minor sejarah. Okey, saya akan mulakan untuk membincangkan. Baiklah, pertama sekali kita kena faham macam mana Melaka ini berkembang. Satu, zaman kolonial British bertapak di tanah Melayu. Kita kena faham sebelum British masuk ke tanah Melayu, pada masa itu mereka ini tidaklah mewakili kerajaan England ataupun kerajaan British. Mereka ini adalah pedagang biasa, hanyalah pedagang persendirian yang yang hanya ingin berdagang di kawasan Selat Melaka kerana mereka ini mempunyai tujuan untuk menguasai perdagangan di antara Barat dan juga China. Okey, untuk lebih jelas lagi saya akan terangkan kenapa pedagang-pedagang persendirian ini datang ke tanah Melayu ataupun ke Pulau Melayu dan apa tujuan mereka bertapak di sini. Satu, di Barat ataupun Eropah pada ketika itu permintaan terhadap barangan mewah itu sangat tinggi. Contoh barangan mewah seperti teh dan lain-lain. Ini adalah bahan-bahan mewah yang hanya boleh didapati daripada negara China. Dan begitu juga pedagang-pedagang ini coba untuk mengadakan hubungan perniagaan dengan negara China kerana negara China inilah yang mempunyai barang-barang seperti mutiara dan lain-lain untuk dibawa balik semula ke Eropah. Ini yang berlaku. Bila mereka datang disebabkan pada kebetulan kedudukan Melaka ini berada di antara timur dan barat. Maksudnya perjalanan orang-orang pedagang Inggris ini untuk sebelum sampai ke China mereka perlulah berlabuh di Melaka. Dan dari situ mulanya mereka tertarik makin ramai datang ke Selat Melaka untuk berlabuh kerana di Melaka juga sebenarnya telah menjadi sebuah pelabuhan bukan sahaja pada zaman kolonial, tapi jika kita melihat lebih jauh lagi daripada zaman Kerajaan Melaka, memang Melaka dikenali sebagai kawasan pelabuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana faktor kedatangan pedagang-pedagang Inggris ini telah menyebabkan perkembangan ekonomi di pelabuhan Melaka itu sendiri. Saya akan bagi contoh. Contohnya, setelah pada masa itu kita tahu bahawa pedagang-pedagang ini melalui syarikat Hindia Timur Inggris, apa yang berlaku, mereka cuba untuk bercampur tangan dalam urusan pentadbiran. Ini kita akan sentuh semula mengenai politik. Di mana mereka cuba untuk menguasai kawasan-kawasan yang strategik. Contohnya adalah negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat seperti yang saya sebutkan tadi adalah Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Mengapa negeri-negeri selat ini sangat penting? Kenapa? Contohnya kita tahu selain daripada negeri silat juga ditubuhkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Kenapa
orang-orang pedagang-pedagang ini lebih mengutamakan negeri-negeri Silat berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu. Ini disebabkan seperti yang dijelaskan tadi, kedudukan negeri-negeri Silat ini yang lebih penting sebab dari segi strategi dan merupakan pelabuhan yang utama. Contohnya Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Tapi dalam konteks ini saya akan bincangkan mengenai Melaka. Okey. Pemuda-pemuda daripada Eropah, mereka lebih memilih untuk pelabur lah. Tapi kita panggil pemuda Eropah ataupun dalam bahasa sekarang kita panggil pelabur. Mereka lebih memilih melabur jika dikaitkan dengan negeri-negeri Silat berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini disebabkan negeri-negeri Silat ini mempunyai kepentingan yang banyak. Dan disebabkan itu jugalah British berusaha untuk merampas ataupun menguasai negeri-negeri Silat. Iaitu contohnya, sebagai contoh, kita tahu sebelum British menguasai Melaka ini di bawah kuasa Belanda. Tapi melalui perjanjian Belanda-Inggris menyebabkan Melaka telah jatuh kepada British. Dan itu memang sengaja dilakukan sebab sebab Melaka seperti yang diterangkan tadi, salah satu daripada negeri-negeri Silat. Salah satunya selain daripada Pulau Pinang dan juga Singapura. Okey, kita akan sentuh bagaimana pula perubahan dari segi kemudahan di Melaka itu. Kemudahan berlaku disebabkan bila kawasan itu seperti yang kita sebutkan adalah kawasan pelabuhan, menyebabkan jaringan jalan raya ataupun jalan kereta api telah dibuat. Sebab ini sebenarnya bukan disebabkan kepentingan rakyat. Kita kena faham ini adalah disebabkan kepentingan perdagangan British itu sendiri. Iaitu mereka telah menyambungkan ke kawasan-kawasan negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Silat. Sebab sebenarnya di kawasan negeri-negeri Silat ni hanyalah kawasan yang lebih kepada pelabuhan, tempat pelabuhan. Sedangkan negeri-negeri Melayu bersekutu ini pula, ini yang daripada hasil-hasil. Contohnya biji timah, contohnya lada hitam dan gambir dan sebagainya daripada negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi barang-barang yang telah didapatkan daripada negeri-negeri Melayu bersekutu ini perlulah dihantar ke kawasan negeri-negeri Silat, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Jadi daripada itulah mereka telah membina infrastruktur, membina kawasan-kawasan kediaman bagi orang-orang British dan membina kawasan sekolah dan sebagainya. Ini kita sentuh mengenai bagaimana infrastruktur itu telah dibina, faktor daripada petapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Tanah Melayu. Salah satu daripada usaha orang-orang British ini ataupun pihak Inggeris adalah mereka telah mengisytiharkan bahawa negeri-negeri Silat ini sebagai kawasan perdagangan bebas ataupun pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Kenapa ini diisytiharkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas? Disebabkan masa itu British orang-orang British ini atau Inggeris ini coba untuk memecahkan monopoli China terhadap rantau ataupun kawasan-kawasan Kepulauan Melayu ini. Seperti yang kita tahu, orang-orang Cina sudah lama bertapak di Selat Melaka ataupun di kawasan Kepulauan Melayu. Mereka memang sudah lama mempunyai hubungan daripada Kerajaan Melayu Melaka lagi mempunyai hubungan, dan sehinggalah mereka memang sudah lama menguasai ekonomi di kawasan itu. Untuk memecahkan monopoli Cina ini, salah satu strategi yang dibuat oleh orang-orang British ataupun pihak British adalah mengisytiharkan negeri-negeri Selat sebagai kawasan pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas. Dan itulah salah satu faktor juga menyebabkan perkembangan ekonomi yang ketara di kawasan-kawasan negeri Silat. Untuk konteks kali ini saya sentuh mengenai Melaka. Jadi banyak sebenarnya faktor mengapa ekonomi Melaka itu berkembang dengan pesat. Seperti yang disebutkan tadi, salah satunya dari segi sosial, dari segi kepentingan
di mana pemodal-pemodal Eropah lebih mengutamakan negeri-negeri Selat ini sendiri berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu. Kenapa? Sebab mereka menganggap bila mempunyai saham ataupun mempunyai modal di negeri-negeri Selat, mereka menganggap itu adalah satu daripada status sebagai orang kaya ataupun mempunyai status yang baik. Jadi mereka akan melabur di kawasan-kawasan negeri Melayu negeri-negeri Selat berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu sebab keutamaan seperti Singapura dan juga Pulau Pinang dan Melaka. Sebenarnya banyak faktor lain. Dan disebabkan inilah kenapa Melaka berkembang lebih pesat. Pelabuhan Melaka berkembang dari segi ekonomi, dari segi politik dan juga dari segi sosial. Dari segi sosial contohnya bila orang-orang British, memang kita tahu daripada zaman dulu memang dah wujud orang Cina, orang India di kawasan Melaka, tetapi tidak ramai. Dan pada zaman British, setelah mereka telah bertapak di Melaka dan di Tanah Melayu, mereka telah membawa lebih ramai orang-orang India, orang-orang Cina bekerja. Orang Cina contohnya bekerja sebagai peladang dan juga di kawasan Lombong ataupun juga berniaga. Manakala untuk orang-orang India lebih kepada kawasan ladang juga, seperti ladang getah, dan ada di antara mereka juga bekerja untuk menyiapkan jalan kereta api dan juga bekerja sebagai buruh kasar. Ini yang telah dibawa secara ramai-ramai oleh British pada zaman British ke Tanah Melayu, terutamanya di kawasan Melaka. Dan daripada situlah berlakunya perubahan dari segi sosial. Kita dapatlah seperti ada masyarakat Melayu, India dan Cina, iaitu masyarakat mazmuk. Ini perubahan dari segi sosial. Dan begitu sekolah. Sekolah pun telah diadakan pada awalnya sebenarnya British tidak ada niat ataupun tidak ada keinginan untuk memberi pendidikan kepada orang-orang Melayu ataupun orang-orang penduduk setempat. Tapi mereka hanya ingin memberikan pendidikan asas, contohnya untuk mewarisi lebih kepada kemahiran, contohnya cara bertukang dan membuat kerap tangan dan sebagainya. Dia lebih kepada itu, kemahiran lah. Mereka tidak ada berkeinginan untuk memberi pendidikan. Tapi British mengambil kira bila memberi pendidikan daripada untuk peringkat sampai peringkat sekolah rendah kepada orang-orang Melayu dan juga orang-orang India dan Cina. Dan orang-orang Melayu contohnya diberi pendidikan sampai sekolah rendah ini bolehlah dilantik menjadi guru ataupun menjadi kerani. Ini tujuan British. Tapi pada asalnya mereka tidak ada keinginan. Seperti yang kita tahu, salah satu sekolah awal di Tanah Melayu ialah Penang Free School. Itu salah satu yang telah ditubuhkan oleh British. Dan kita nampak kawasan Penang Free School juga tu adalah kawasan negeri-negeri Selat. Jadi di sini berdapatlah saya simpulkan bahawa sebenarnya apa yang berlaku British, perkembangan Melaka itu perkembangan Melaka ataupun negeri-negeri Selat, tapi untuk tajuk kami Melaka banyak faktor. Di antaranya dia bukan sahaja dia berkembang dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi politik dan sebagainya, tapi faktor utama disebabkan daripada awal lagi British memang tahu kedudukan negeri-negeri Selat ini sangat baik. Contohnya dari awal lagi British menjadikan kawasan negeri-negeri Selat sebagai kawasan untuk dijadikan pemodal daripada Eropah, kawasan-kawasan yang kawasan pelabuhan dan sebagainya, kawasan penting. Dibina kawasan-kawasan macam mempunyai kelengkapan yang lebih lengkap berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu. Ini dan itulah kenapa Melaka salah satunya daripada negeri Selat ini lebih maju berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu yang lebih ke belakang. Sebab Melaka, seperti yang disebutkan tadi, Melaka, negeri Selat dan juga Singapura dan Pulau Pinang adalah kawasan pelabuhan.
Sekarang ni kita melihat kemajuan, walaupun pada ketika ini kita tahu Singapura bukan lagi sebahagian daripada negara Malaysia, tapi kita nampak bagaimana peninggalan daripada polisi British itu telah menyebabkan Singapura jauh lebih maju berbanding kawasan-kawasan lain di Tanah Melayu ini. Dan sebenarnya faktor utama adalah, salah satunya adalah polisi, penetapan. Sebagai contoh, saya bagi contoh supaya lebih jelas. Pada zaman British telah menetapkan satu ketetapan. Semua barangan daripada negeri-negeri Melayu bersekutu perlulah melalui negeri-negeri Selat. Maksudnya jika ada barangan contoh biji timah, contohnya gambir, lada hitam dan sebagainya, apa-apa saja daripada negeri Melayu bersekutu, dia perlu dibawa keluar oleh pedagang, mestilah melalui negeri-negeri Selat, sama ada Singapura, Melaka ataupun Pulau Pinang. Dan ini yang menyebabkan kenapa negeri-negeri Selat ni jauh lebih cepat berkembang dari segi infrastruktur dan dari segi ekonomi dan juga sosial. Itu sahaja yang saya boleh sampaikan. Saya harap dapat faham apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami, kerana benda berkaitan dengan zaman kolonial ini sebenarnya perlu kajian yang lebih mendalam. Sebab terima kasih juga kerana telah memberi masa untuk mendengar saya menerangkan, walaupun penerangan ini tak berapa jelas, tapi saya percaya saya telah berusaha untuk menerangkan dengan lebih jelas sebenarnya. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.